Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kecoh sektor Malaysia. Marah dengan Shopee yang kerap membuat perubahan hingga menyusahkan peniaga atau seller Shopee termasuk juga buyer. Perubahan yang menyusahkan ialah standard delivery yang menyusahkan pembeli, di mana Shopee akan menentukan korea di mana nak hantar kepada buyer. Dan permasalahan yang nombor dua, dipanjangkan kepada seller di mana mereka menetapkan korea untuk Shopee juga. Ini semua adalah permasalahan besar hingga ada seller yang tak boleh post produk mereka kerana korea yang mereka pilih oleh Shopee tidak sesuai atau jauh. Ini akan menambahkan penambahan kos untuk menghantar barang mereka. Selain daripada itu juga, peningkatan service charge untuk program Shopee serta kenaikan beberapa charge wajib membuat poket seller makin menipis. Betul lah, termasuk anda dan saya lah. Kalau fikir sejenak, total kos wajib yang harus ditanggung oleh seller adalah sebanyak 5%. Itu commercial fee dan juga transaction fee. Itu wajib, belum lagi tambahan lain. Anda kena subsidi untuk tolak 5% paling minimum dari harga produk tersebut. Ini semua adalah, seperti katakan tadi, charge wajib Shopee. Namun, dengan kenaikan kos ini, margin untung jadi kecil. Anda tak boleh buat apa-apa kerana anda meminjam platform mereka untuk menjual. Kita sangat meminjam kepada Shopee dan kita tak boleh buat apa-apa. Belum lagi anda mengambil pada program Shopee seperti free shipping, serta 10% cashback yang mendalam charge hingga 7%. Sebagai penyewa tak berjualan, sekali lagi saya katakan, anda kena ikuti peraturan dan charge yang dikenakan oleh platform yang anda pinjam ini. Bagaimanapun, kebaikan, kita jangan fikir tentang keburukan Shopee saja. Kebaikan marketplace ni juga, saya ingin terangkan sedikit. Di mana Shopee, salah satu kebaikan Shopee ialah ia menyediakan pelanggan untuk anda. Di mana Shopee setiap hari ada lebih kurang 5 hingga 7 juta pelanggan setiap hari datang ke produk mereka, ke platform mereka. Ini merupakan satu trafik yang cukup besar pada seller untuk menjual produk mereka. Pelanggan telah sedia ada dan mereka hanya perlu menjual di dalam platform Shopee saja. Tugas seller menarik pelanggan tidak sukar. Kerana syarat harga produk harus kompetitif, serta punya ilmu menggunakan Shopee Ads dan memahami algoritma Shopee, anda mampu membuat jualan di Shopee setiap hari. Di mana dalam e-book Shopee Fundamental saya, kami namakan sebagai product listing yang mampu menarik pelanggan kepada anda dengan manipulasi algoritma Shopee. Okey, anda boleh lihatlah dalam artikel saya dahulu lah. Okey, selain itu, kerja-kerja leceh untuk memahami fungsi add to chat, chat out dan sebagainya yang harus dipahami oleh vendor e-commerce, anda tak perlu fikirkan. Shopee telah sediakan semua untuk anda dan hanya harus masukkan produk sahaja dan terus menjual. Ini adalah sebahagian dari kebaikan Shopee kepada anda. Namun, sejak kebaikan ini, saya melihat ramai bising dan ramai memberikan idea kepada semua seller-seller untuk harus bertukar kepada e-commerce. Dan secara peribadi, saya suka idea ini dan saya banyak kali terangkan, Shopee hanyalah sebahagian daripada platform untuk anda belajar. Dan anda harus kembangkan kemudian ke dalam bisnes online yang lain seperti buat website e-commerce. Itulah target anda yang terakhir sekali. Betul lah? Namun, ini satu risiko yang cukup besar jika anda tidak mempunyai pengalaman atau ilmu dalam mengendalikan sistem e-commerce. Anda boleh saja menggunakan WordPress, Shopify dan lain-lain which boleh guna dengan cepat. Ini nasihat saya, sebelum anda beria mendengar nasihat rakan-rakan saya yang lain supaya menukar pada e-commerce dan keluar pada Shopee, biar saya jelaskan dahulu kos untuk membina sebuah e-commerce. Untuk untuk anda semua, saya punya pengalaman buka sebuah e-commerce sendiri menggunakan WordPress dan yang termakan masa kehidupan saya cukup banyak, serta wang cukup banyak. Dan akhirnya, saya telah tutup e-commerce ini. Apakah kesalahan-kesalahan yang ingin saya kongsikan pada anda yang telah saya buat dahulu? Saya seorang tidak berilmu membuka sebuah kedai e-commerce kerana yang pertama dulu orang kata ini satu branding lah. Saya buat branding, wah bagus lah saya buat e-commerce sendiri. Tapi malangnya, saya telah melakukan ketiga kesalahan ini. Saya nak kongsi dengan anda. Kesalahan pertama saya ialah tidak mengkaji kos sebuah e-commerce. Untuk membuat sebuah e-commerce website, mau dikajian oleh satu kajian mengatakan membuat sebuah e-commerce memerlukan RF 4,000 ke atas. Dan sebagai contoh, jika anda membuat sebuah website, anda kena beli atau sewa bayar bulanan seperti Shopify atau WordPress. Anda kena bayar, jika namanya WordPress Pro, anda kena bayar $21 setiap bulan. Itu dia lebih kurang RM1,800 setiap tahun untuk bayar kos untuk sewa WordPress.com ini. Itu baru saja sewa platform. Manakala untuk Shopify, anda kena bayar lagi. Semua kena bayar bulanan. Itu baru saja sewa platform mereka. Belum lagi kita masuk plugin yang wajib anda ambil seperti e-commerce plugin, serta SEO plugin dan pelbagai lagi. Ini semua melibatkan pembayaran bulanan. Saya anggarkan kos tahun lebih kurang dalam
RM1,000 hingga RM3,000 untuk plug-in ini semua. Perlu ada plug-in ini untuk percepatkan anda punya loading time, untuk kasi mesra SEO kena ada. Selain itu juga, anda harus mempunyai, jika saya guna WordPress, WordPress hosting mesti ada, domain name mesti ada, design template yang menarik, kena beli, dan juga termasuk plugin-plugin seperti kita kata tadi, termasuk WooCommerce. Kalau saya nak ceritakan ni memang cukup panjang kan, tapi ini sebagai perkara pertama yang perlu anda ketahui. Banyak kan? Okey. Kesalahan kedua saya, di mana saya ni kesalahan yang paling besar yang saya lakukan, dan saya tak mahu anda terbabit. Memang anda tak membuat sebuah website, anda ada modal dalam RM3,000 atau RM2,000, anda ada boleh buat sebuah website e-commerce. Saya dah buat. Tapi saya ada masalah kedua ini. Kesalahan kedua saya, dia tidak mengkaji iklan berbayar kepada e-commerce. Di mana jika saya menubuhkan sebuah website e-commerce, memang memenatkanlah. Katakan telah berjaya membuat sebuah e-commerce yang baik. Dan kini anda ingin menjual. Macam mana anda nak menjual jika tiada trafik? Berbeza dengan marketplace seperti Shopee. Anda disediakan trafik. Mau tak mau, anda terpaksa membuat iklan berbayar menggunakan Facebook Ads atau Google Ads atau syarikat iklan berbayar lain. Biar saya terangkan kos permulaan yang anda tak percaya. Untuk bawa kempen, atau kadang-kadang anda buat website e-commerce, untuk bawa trafik masuk ke website anda memerlukan lebih kurang RM100 sehari. Itu di mana anda simpan database untuk anda punya website menggunakan Facebook Pixel. Contoh, anda kena buat RM100 sehari selama 1 bulan, artinya sudah RM3,000. Kemudian nombor 2, anda akan buat targeting. Anda sudah maklum bahawa dalam sistem Facebook Ads saja saya menggunakan sistem Tofu dan Mofu, itu bagi retargeting. Retargeting inilah yang membina wang sebenarnya. Yang 100 ni tarik trafik saja dari cold audience ke hot audience, dan kemudian anda akan menggunakan 20% daripada bajet trafik anda yang tu, yang pertama RM100, RM20 untuk membuat retargeting. Arti dah bagi RM20 tambahan kali itu 6, arti RM3,600 untuk sebulan jika menggunakan sistem ini. Anda ada duit tu nak buat benda ni. Itu dah masalah yang paling besar saya hadapi, iaitu membuat iklan. Dan tak semua iklan akan berjaya. Anda sebab anda baru nak simpan, anda sebuah website baru, anda tengah kumpulkan data, dan untuk buat pulangan amat sedikit. Okey. So banyak kos yang digunakan untuk buat iklan bayar banding di Shopee Ads, mungkin dalam maksimum sebulan RM200 atau RM300 digunakan lah, terpulang pada anda lah. Tapi tak sampai RM3,000. Ada saya gunakan Shopee Ads sampai RM3,000 sebulan. Belum ada lagi Tapi Facebook Ads dan saya pernah gunakannya. Ada pulangan tetapi terlalu kurang lah. Okey. Kesalahan ketiga, ini kesalahan yang Facebook Ads salah besar kan. Ini kesalahan yang amat besar. Di mana kesalahan utama yang melewatkan pengembangan website e-commerce. Memang kita tahu website e-commerce ni kita berkena bayar setiap bulanan atau tahunan. Jika kita lambat bertindak tanpa jualan, next year dah kena bayar RM5,000, RM6,000 untuk kos-kos yang ini. Sebab setiap hari bila anda buat website berkembang, anda kena top up plugin, kena top up yang ini. Memang kena top up untuk melajukan namanya loading page, untuk check out. Adanya check out daripada 3 frame kepada 1 saja untuk memudahkan buyer. Ini semua akan berlaku sedikit demi sedikit jika anda masuk website, dan ini menyebabkan kos akan bertambah untuk anda beli plugin-plugin yang baru. Okey. So, jika tak ada jualan dalam 1 tahun, dah sampai tarikh nak kena bayar, tak ada duit, dah tutup kedai. Oleh itu, kesalahan utama yang melembabkan pengembangan website kita, anda tiada ilmu. Kesalahan saya lah. Anda baru nak belajar bagaimana menggunakan WordPress dan semua plugin yang dimasukkan. Sebelum anda buka e-commerce website, belajar dahulu asas-asas e-commerce. Sebab tu saya nak katakan, belajar dari Shopee dahulu. Dan kemudian bila anda punya wang dan ilmu mencukupi, baru buka e-commerce. Di Shopee anda akan mempelajari bagaimana fungsi sistem e-commerce serta marketing dalam suatu produk winning. Selain itu, anda memerlukan ilmu membuat ads dengan cemerlang. Buka e-commerce kena belajar membuat iklan membayar. Google Ads ke Facebook Ads kena belajar, YouTube Ads kena belajar. Anda harus memahami menggunakan Ads Manager juga. Jika malas, boleh saja upah. Anda boleh upah agensi periklanan. Tapi semua dah tanpa kos. Oleh itu, kesimpulan yang ingin saya katakan kat sini, semua rakan-rakan anda katakan dalam Facebook Ads ke, dalam Facebook Group ke apa, dah lah, coba dah leceh lah, banyak kos lah, 5% hilang lah, kau free shipping. Lepas sekarang ada refund refund charge lagi lah, berkelah e-commerce. Apa saya boleh katakan, Shopee merupakan titik tolak untuk anda maju ke hadapan. Semua kos-kos bayaran oleh Shopee sebenarnya merupakan peluang untuk anda untuk mengendalikan bajet anda sebenarnya. Anda akan belajar bagaimana untuk kontrol bajet.
Dari situ anda dah faham dan anda akan membina e-commerce anda sendiri. Ia umpama sebagai proses penyaran untuk anda mendedahkan anda ke tujuan besar lain. Inilah nasihat saya atau pandangan saya. Agree atau disagree, anda boleh tentukan sendiri. Tetapi untuk pak saya, inilah yang terbaik. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan bin Idrus, di mana saya berkata tentang Shopee, tentang blogging dan juga tentang AWS. Jangan lupa subscribe untuk channel saya. Assalamualaikum, salam sejahtera.